Oke, selamat petang kepada dokter dan juga kepada rekan-rekan seperjuangan saya. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan hasil kerja kami berdasarkan tugasan yang telah diberikan. Kami lebih kepada pendidikan jasmani dan kesehatan dan kami mengambil topik yaitu tentang piramid makanan. Dan kami juga telah menggunakan laman web Jimdo, di mana laman web ini adalah free dan sangat mudah untuk digunakan. Kami juga memilih laman web 2.0 yang dinamakan sebagai POWR, di mana di sini digunakan untuk melakukan perbincangan. Jadi segala persoalan ataupun apa-apa soalan boleh dibincangkan di ruangan komen di sini untuk membincangkan tentang tajuk piramid makanan. Jadi pertama sekali saya registrasi nomor matriks MP1822323T. Baiklah, terdapat dua objektif utama dalam mengenal pasti ataupun mengenali apakah itu piramid. Pertama sekali, objektif dia adalah untuk mengenal pasti makanan setiap ares makanan. Dan seterusnya, piramid makanan ini juga akan menjelaskan peranan kumpulan makan setiap aras makanan. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan pemakanan yang sehat? Makanan yang sehat ini adalah pengambilan makanan yang seimbang dan berupaya menjadikan badan kita sehat dan kuat. Ini juga akan menjadikan otak kita sentiasa cerdas, di mana kita akan dapat mencari ide-ide yang begitu bagus dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Piramid makanan ini juga berfungsi untuk membantu kita untuk makan secara seimbang mengikuti keadaan bersesuaian. Kita juga mengenali kumpulan-kumpulan makanan dalam piramid. Sebagai contoh, karbohidrat, vitamin, protein, dan lemak. Antara contoh makanan dan makanan adalah nasi, mie, dan biji rem. Dan makanan ini adalah makanan-makanan yang tergolong dalam kumpulan karbohidrat. Melalui makanan ini yang memberikan kita satu tujuan sangat berguna tentang kadar pengambilan makanan dalam sehari ataupun sukatan makanan yang sulit untuk kita. Jadi di sini kiranya tidak mengamalkan pemakanan yang sehat, maka melihat dalam makanan tambahan akan meningkatkan risiko obesitas, mana kita mendapat penyakit stroke, diabetes, serangan jantung, dan sebagainya. Oke, seterusnya. Ini merupakan contoh piramid makanan. Kita boleh lihat di sini terdapat 4 aras makanan di sini yang akan kita bincangkan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan piramid makanan?
Piramid makanan ini merupakan satu carta yang membantu kita untuk merancang dengan lebih baik tentang pengambilan jenis-jenis makanan yang baik dan sukatan makanan yang sesuai untuk kita setiap hari. Jadi, terdapat 4 aras dalam piramid makanan, di mana terdapat 5 kumpulan dalam dalam piramid makanan. Kita boleh tengok aras pertama. Aras pertama ataupun aras yang paling bawah dimiliki oleh bijirin, hasil bijirin, ubi-ubian. Dan aras pertama ini lebih kepada karbohidrat, di mana ia merupakan sumber tenaga utama pada tubuh badan manusia. Namun makanan ini juga membekalkan vitamin, mineral, serat, dan sedikit protein. Dan makanan ini adalah makanan yang paling banyak dan perlu diambil oleh manusia. Contohnya nasi, bubur, mie, biskut, keladi, kentang, dan sebagainya. Dan seperti yang cakap tadi, ia merupakan sumber tenaga yang paling baik, yang paling utama untuk badan, dan hidangan ini perlu diambil banyak untuk tenaga kita pada setiap hari. Aras kedua ialah sayuran dan buah-buahan. Aras kedua ini dia lebih kepada uh, vitamin, mineral, dan serat. Contoh makanan ataupun ya makanan dalam aras kedua ini ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi untuk makanan aras kedua ini dia lebih kepada membantu tubuh badan kita untuk kekal sehat, untuk mendapatkan vitamin dan sebagainya. Aras ketiga pula ialah dimiliki oleh daging, ayam, ikan, dan kacang serta hasil tenusu. Aras ketiga ini dibahagikan kepada dua, yaitu kalau kita tengok di sini daging, ayam, dan ikan. Okay. Daging, ayam, dan ikan. Kacang, di mana ia kaya dengan protein, vitamin B, zat besi, zinc, dan magnesium. Dan kumpulan kedua dalam aras ketiga ini adalah hasil tenusu. Contohnya susu, keju, dan dadi. Makanan ini kaya dengan protein, kalsium, dan biasanya diperkaya dengan vitamin D. Dan digalakkan untuk memilih hasil tenusu yang rendah lemak. Untuk makanan aras keempat, yaitu aras yang paling atas dalam piramid makanan ialah lemak, minyak, dan gula. Dan makanan pada aras yang keempat ini perlu diambil sangat sedikit. Kumpulan makanan yang kaya dengan karbohidrat kompleks dan makanan ini juga merupakan sumber tenaga kepada tubuh badan. Selain itu, ia juga membekalkan vitamin, mineral, dan serat, dan sedikit protein.
Baik, untuk makanan pada aras keempat, yaitu makanan yang perlu diambil dengan jumlah yang sangat sedikit berbanding dengan makanan-makanan yang lain, yaitu dimiliki oleh lemak, minyak, dan gula. Dan makanan ini perlu diambil pada kuantiti yang sedikit kerana sekiranya diambil pada kuantiti yang banyak, ia boleh memberikan kesan yang buruk pada tubuh badan. Contohnya orang itu akan mendapat obesiti, dan disarankan untuk makanan pada aras keempat ini untuk mengambil lemak yang baik, contohnya lemak daripada tumbuh-tumbuhan. Di dalam tajuk piramid makanan ini saya sudah menyediakan video-video di mana kita boleh klik video pada aras pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya akan klik pada aras pertama, yaitu aras pertama ialah tentang karbohidrat. Jadi di sini kita boleh tengok apakah itu makanan-makanan karbohidrat. Baiklah, itu adalah antara contoh-contoh makanan karbohidrat. Jadi di sini saya sudah menyediakan segala video-video dia, yaitu aras pertama karbohidrat, aras kedua vitamin, aras ketiga protein, dan aras keempat pula adalah lemak dan gula. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan akan diteruskan kepada rakan saya yang sudah bersedia. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk topik yang seterusnya adalah kadar pengambilan makanan. So, untuk kadar pengambilan makanan ni, dia ada 2 poin utama yang kita akan bincangkan lah. Iaitu pertama sekali adalah kalori untuk setiap makanan di Malaysia. Yang kedua adalah pengiraan kalori untuk setiap individu. Okay. So, kita pergi untuk topik yang pertama. Kalori untuk setiap makanan di Malaysia. Okay. So, panduan pengambilan makanan. Pengambilan makanan yang seimbang adalah penting bagi mengelakkan pengambilan jumlah kalori yang berlebihan. Okay. Bagi memastikan tahap kesihatan berada pada tahap yang optimum, setiap individu haruslah mengetahui kalori pengambilan harian dengan aktiviti yang dilakukan. Bagi individu yang aktif pula, kalori tinggi adalah penting untuk dia melaksanakan aktiviti fizikal lah yang berintensiti tinggi seperti hiking, berbasikal, kemudian jogging harian. Kekurangan kalori akan menyebabkan individu itu mengalami kelesuan. Seperti yang sahabat saya cakap tadi, kekurangan makanan akan menyebabkan kita menjadi lesu. Terutama sekali kepada atlet lah yang memerlukan tenaga yang banyak ketika melakukan aktiviti sukan. Namun bagi individu yang tidak aktif atau kurang aktif, pengambilan kalori haruslah rendah kerana pengambilan yang berlebihan boleh menyebabkan seseorang itu menjadi obes, kencing manis dan juga pelbagai komplikasi lain lah. So, untuk next, seterusnya adalah kadar kalori bagi setiap nutrisi. Ini adalah perkara yang penting lah. Setiap pelajar dia kena tahu.
kadar kalori bagi setiap nutrisi, kita kena tahu karbohidrat, protein, lemak dan alkohol. Okey. Yang pertama sekali adalah karbohidrat. Untuk 1 gram karbohidrat, kilokalori yang akan dikeluarkan ataupun yang dipecahkan dia akan menjadi 4 kilokalori. Sama juga dengan protein. 1 gram protein, kilokalori yang akan dipecahkan adalah 4 kilokalori. Seterusnya adalah lemak. Okay. Lemak dia lebih tinggi berbanding dengan karbohidrat dan protein. Lemak akan menghasilkan 9 kilokalori. Seterusnya adalah alkohol. Okay. Alkohol dia menghasilkan 7 kilokalori. Lebih tinggi daripada karbohidrat dan protein. Ini tadi. Okey, seterusnya ni adalah contoh kadar kalori bagi setiap hidangan lah di Malaysia. Okey. So, kita ada ayam masak merah, kemudian ada ayam masak lengkuas. Okey, untuk ayam masak lengkuas di sini berat yang dihasilkan adalah 50 gram. Kemudian kalori yang dihasilkan daripada makanan ni adalah 80 gram. Okey. Okey, seterusnya kita boleh rujuklah makanan-makanan yang ada di sini. Okey. So, untuk panduan kita, makanan-makanan ini kita makan tiap-tiap hari, ada panduan-panduan yang boleh kita ikutlah. Kita cuma boleh Google nama makanan yang kita makan tu. Kemudian kita boleh tahu kalori yang telah dihasilkan. Kita juga boleh mengira secara manual. Okay? Macam ni tadi. Contoh, kita mengambil nasi sebanyak 10 gram. So, untuk 1 gram ni kita akan darab dengan 4 kilokalori. Maksudnya apabila kita ambil 10 gram karbohidrat, kalori yang akan dihasilkan adalah 40. Itu adalah contoh. Okay. Okey, seterusnya adalah indeks glycemic. Okay. Apa itu indeks glycemic ataupun glycemic index? Indeks glycemic ni digunakan bagi mengukur kecepatan karbohidrat yang diambil bertukar menjadi gula di dalam darah. GI adalah penting dalam menentukan jenis makanan yang diambil. Semakin tinggi GI, semakin tinggi paras gula dan semakin cepatlah tenaga tersebut digunakan, dan sebaliknya jika GI tersebut rendah. Okay. Sebagai contoh, gandum, GI gandum adalah GI yang rendah. Berbanding dengan gula ataupun gula yang betul-betul gula, GI gula ni dia lebih tinggi. Maksud dia, apabila GI ni tinggi, apabila kita minum ataupun kita ambil pengambilan gula ni secara terus, tenaga yang dihasilkan tu akan menjadi secara terus. Dia akan lebih pantas berbanding dengan GI yang lebih rendah. Okay. So, apa pula komplikasi dia? Komplikasi apabila kita ambil GI yang tinggi ni, GI yang tinggi akan menghasilkan kandungan darah, kandungan gula di dalam darah kita tu meningkat dengan cepat. Berbanding dengan apabila kita ambil makanan yang GI rendah seperti gandum tadi. Apabila kita ambil GI yang rendah, okay, atau kita makan makanan gandum, nasi semua tu, kadar kandungan gula yang akan masuk ke dalam darah kita, dia akan lebih lambat berbanding dengan gula yang betul-betul gula tadi. Okay. Itu adalah contoh. Okay. So, ini adalah klasifikasi indeks glycemic. Okay. Untuk GI 70 atau lebih, dia lebih tinggi. So, ni bayarlah. Untuk 56 sampai 69 adalah sedang, kemudian 55 atau kurang adalah GI yang rendah. Ini adalah panduan-panduan untuk pengambilan GI. Contoh nasi, dia adalah GI yang rendah. Dia bagus untuk kita ambil tenaga secara berpanjangan. Okey. Itu adalah contoh-contoh lah di sini. Kemudian kalau contoh kita mau ambil GI yang tinggi, di sini white bread itu adalah GI yang tinggi. Okey. Kalau kita mau tenaga instan, kita boleh ambil GI dengan kadar yang tinggi. Okey. Kemudian adakah glycemic index ini boleh menurunkan berat badan? Okey, ini ada satu persoalan. Okey, kajian telah mendapati bahawa diet rendah kalori, okey, berbeza. GI dengan diet rendah kalori ini adalah benda yang berbeza. Okey. So, diet rendah kalori untuk penurunan berat badan, jumlah pengambilan karbohidrat yang betul dalam sehari merupakan langkah lebih efektif bagi kawalan gula yang lebih baik berbanding dengan amalan konsep GI ini saja. Okey, amalan pengambilan makanan rendah GI ini boleh dijadikan salah satu langkah bagi membantu mengawal paras gula dalam darah. Tapi konsep ini tidak sepatutnya menjadi strategi utama dalam penurunan berat badan. Okey. Baik, kita pergi seterusnya, poin yang seterusnya itu pengiraan kalori bagi setiap individu.
Okay, bagi setiap individu mempunyai kadar kalori keperluan yang berbeza. Okay. Ada orang yang berbadan besar ataupun yang berbadan lebih orang panggil dia muscular. GI dia, bukan GI, sorry. BMR, kadar keperluan kalori dia adalah lebih tinggi berbanding orang-orang yang memiliki badan yang lebih kecil. Okay. Okay, ini adalah dua kaedah untuk pengiraan kilokalori yang boleh kita gunakan lah. Okay, nama kaedah ni adalah basal metabolic rate. Okay, dikira dalam metrik. Yang dalam gambar ni dia lebih kepada LBS, pound, yang digunakan oleh warga-warga Eropah lah. Kalau kita di Asia ni kita lebih guna kepada kilogram. Okay. So untuk lelaki, cara pengiraan dia adalah ni lah. 88.362 darab dalam kurungan ni. Kemudian kita letakkan di sini berat dalam kilogram kita berapa. Okay. Seterusnya kita tambah dengan 4.799. Kemudian darab dengan ketinggian kita. Kemudian kita tolak dengan 5.677. Kita letakkan di sini umur dalam tahun kita. Contoh kalau saya sekarang 26 tahun, saya akan letak sini 26 tahun. Okey, berbeza dengan wanita. Kaedah ni dia tidak sama. Wanita dia mempunyai kadar nombor yang berbeza. Okey. Tapi formula yang berbeza lah. Okey. So kita just letakkan berat, ketinggian kita dan juga umur. So kita boleh dapat kadar kilokalori yang kita perlukan dalam sehari. Okay. Itu adalah BMR, keperluan kalori kita sehari, basal metabolic rate. Seterusnya adalah BMI, body mass index ataupun dalam bahasa Melayunya indeks jisim badan. So saya rasa ini ramai yang tahu. Formula yang kita gunakan adalah berat dalam kilo bagi tinggi kuasa 2. Okay, so kita akan dapatlah. So ini ada carta dia. Okay, untuk seorang yang normal, BMI dia adalah 18.5 hingga 24.59. Okay. Ini adalah contoh-contoh lah yang kita boleh rujuk di sini. Okay. Seterusnya adalah pengiraan intensiti latihan. Okay. Ini adalah perkara yang penting, terutama bagi yang ingin mengetahui apa tujuan dia melakukan aktiviti-aktiviti sukan lah. Okay. So bagi kita mengira apa kepentingan kita, apa kepentingan kita mengira intensiti latihan, melalui pengiraan intensiti latihan, kita boleh menentukan sama ada kita ingin membuang lemak, okay, loss weight, kita ingin membuang kita punya berat badan. Yang kedua adalah improve fitness, kita sekadar untuk menambah baik kita punya kecergasan badan. Kemudian yang last sekali adalah untuk memaksimalkan performance kita di dalam sukan lah. Okay. Ini terutama sekali bagi golongan-golongan atlet yang profesional. Okay. Itu adalah kepentingan dah. Okay. Kita pergi kepada pengiraan intensiti latihan. Okay. Kadar degupan jantung maksimum. Max heart rate, maksimum heart rate kita adalah sama dengan 220 tolak umur. Okay. Formula dia adalah kita kena kira dulu maksimum heart rate bagi seseorang individu tersebut. Okay. Contoh saya sekarang umur 20 tahun, saya akan gunakan 220, saya akan tolak dengan 20. So maksimum heart rate ataupun kadar degupan jantung yang bagi saya seorang yang berumur 20 tahun, sebagai contoh, adalah 200 per minit. Ini adalah maksimum. Okay. Kemudian kita kena kira intensiti latihan. Okay. Intensiti latihan ni dia merujuk kepada peratus intensiti darab dengan kadar tadi ni. Kadar maksimum heart rate. Okay. Sebagai contoh Omar, dia berjogging, okay, dengan intensiti 68%. Di sini 60 ke 70. Tujuan dia Omar ni mungkin dia ingin loss weight lah. Dia ingin membuang berat badan dia. Okay. So 68% darab dengan 200. Okay. Tadi Omar ni dia berumur 20 tahun ni kan. So bila umur 20 tahun, kadar maksimum heart rate dia ada 200. Okay. 220 tolak 20 sama dengan 200. Okay. Ini adalah kadar degupan jantung Omar per minit. So total 68% ni darab dengan 200 adalah 136 minit kadar degupan jantung Omar. So kalau kita lihat sini, kadar intensiti ni dia adalah lebih ringan, 60 ke 70%. Okay. So kesimpulannya, kalau Omar mahu meningkatkan performance dia, okay, maximize performance, Omar kena buat latihan dalam kadar 80 ke 90% daripada intensiti latihan.
Kalau dia mau lebih, maksimum, dia kena pergi 90 hingga 100% daripada kadar degupan jantung dia. Kalau 100% di sini maksud dia kadar degupan jantung dia semasa dia berlatih adalah 200 lah. Ini maksimum dia pergi. Okay. So, untuk Omar ni dia 136. Tujuan dia adalah untuk loss weight. 60 ke 70%. Okay. Dia gunakan 68%. Okay. So, tu adalah tujuan mengenai kadar pengambilan makanan dan juga formula-formula yang digunakan, okay, dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Okay. So, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia Ashik binti Kamarudin. Bahagian saya adalah kepentingan pengambilan makanan seimbang. Makanan seimbang bermaksud makanan yang cukup bagi memenuhi keperluan tubuh badan untuk menjalankan fungsi masing-masing seperti membesar dan menjaga kesihatan. Dalam membantu usaha untuk menerapkan pemakanan rakyat Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menghasilkan piramid makanan. Hal ini adalah untuk menunjukkan secara ringkas dan mudah setiap jenis kumpulan makanan serta kadar pengambilannya. Selain itu, mereka juga telah mewujudkan konten yang berkaitan dengan pemakanan iaitu Pinggan Sihat Malaysia. Kempen ini dijayakan dengan menggunakan slogan suku-suku separuh. Slogan ini bermaksud kadar pengambilan makanan yang perlu ada dalam pinggan, iaitu suku pengambilan karbohidrat, suku pengambilan protein dan sayur-sayuran atau buah-buahan. Ini package nutrisi yang lengkap yang diperlukan oleh tubuh badan manusia. Rangkumi keempat-empat kumpulan makanan utama. Selain itu, pengambilan 8 gelas kosong juga penting untuk mengelakkan daripada terhidrat. Yang subtopik yang kedua adalah manfaat kepada tubuh. Pengambilan makanan seimbang memberi manfaat kepada tubuh manusia. Aspek pertama adalah pembesaran manusia itu lebih sempurna daripada aspek fizikal. Hal ini kerana jika kita mengamalkan pemakanan yang seimbang, maka tubuh badan kita akan menerima zat yang diperlukan. Oleh itu, tubuh badan akan menjalankan fungsinya dengan baik dan sempurna. Tumbuh besaran yang sempurna meminimumkan kesan untuk mendapat penyakit yang berbahaya. Yang kedua adalah memberi vitamin yang cukup tubuh badan. Tubuh badan kita memerlukan vitamin sebagai pertahanan untuk mengelak dan mendapat penyakit. Vitamin hanya diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Jika pengambilannya terlebih, ia akan mengakibatkan kesan yang negatif kepada kesihatan. Contohnya, pengambilan vitamin C yang berlebihan akan mengakibatkan kesan yang negatif kepada kesihatan. Contohnya, pengambilan vitamin C yang berlebihan akan mengakibatkan selera makan yang berlipat kali ganda yang mungkin akan mengakibatkan komplikasi lain kepada tubuh badan seperti obesiti. Oleh yang demikian, pengambilan makanan yang seimbang adalah amat penting agar kuantiti setiap individu sentiasa tahu dan berwaspada terhadap kuantiti yang diambil daripada setiap kumpulan makanan. Yang ketiga adalah mampu untuk mengawal kadar obesiti. Masalah obesiti adalah satu perkara yang tidak asing bagi penduduk Malaysia. Obesiti adalah satu masalah yang sering dikaitkan dengan pengambilan makanan yang berlebihan. Penyelesaian masalah ini bukan berlapar, tetapi boleh diatasi dengan pengambilan makanan yang cukup dan seimbang. Oleh demikian,
Pengambilan makanan yang seimbang mengikut konsep suku-suku separuh adalah penyelesaian yang cukup bagi mengatasi masalah obesiti. Yang terakhir adalah pengambilan makanan yang seimbang membantu dalam perkembangan mental seseorang. Kekurangan zat dan nutrisi boleh menyebabkan seseorang itu tidak berminat menyelesaikan sesuatu tugas atau menyelesaikan sebarang masalah. Jika gagal untuk berfikir secara efektif, menyelesaikan masalah berbanding individu yang mengamalkan pemakanan yang seimbang. Justru, pengambilan makanan yang seimbang bukan sahaja mampu untuk mempengaruhi perkembangan fizikal seseorang, juga mampu untuk memberi impak yang positif kepada mental seseorang. Subtopik seterusnya adalah kepada penyakit berbahaya. Pengambilan makanan seimbang kepada serangan jantung dan angin ahmar. Menurut kajian yang dilakukan oleh Jabatan Pertanian Amerika Syarikat USDA, mereka mengikuti garis panduan pemakanan mengalami 28% dan 14% pengurangan risiko terkena serangan jantung dan angin ahmar berbanding mereka yang tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Yang kedua adalah makanan yang seimbang dapat mengurangkan risiko penyakit parah. Pengambilan sayuran dan buah-buahan dalam pemakanan seharian dikatakan dapat mengurangkan risiko kanser kolon. Hal ini kerana fiber dalam kedua-dua kumpulan makanan itu mampu melancarkan sistem perkumuhan dan mengelakkan pengumpulan bakteri. Pengambilan pemakanan yang seimbang dapat mengurangkan risiko tekanan darah tinggi. Hal ini kerana pengambilan makanan yang betul dapat mengelakkan pengumpulan lemak di darah menyebabkan terjadinya masalah saluran darah tersebut. Jantung merupakan pusat bagi pengepaman darah ke seluruh tubuh manusia. Makanan yang seimbang untuk menjaga kesihatan jantung. Yang seterusnya adalah seimbang dapat mengurangkan penyakit osteoporosis. Bagi mengelakkan penyakit osteoporosis, seorang itu perlu mengambil kalsium yang secukupnya. Pengambilan produk tenus dan sayuran hijau dapat meningkatkan peratusan kalsium dalam badan. Buktilah dengan pengambilan setiap jenis kumpulan makanan, pemakanan yang seimbang memberi manfaat tubuh badan kita. Dan yang terakhir adalah pengambilan makanan yang mengandungi asid folik seperti sayur-sayuran hijau dan asid folik yang diperkaya dengan biji ren sebelum dan ketika hamil membantu melindungi bayi daripada mengalami spina. Penyakit ini adalah kecacatan kepada mengalami dalam kandungan ibu. Jelaslah pemakanan yang seimbang perlu diamalkan oleh setiap individu situasi. Ini kerana pemakanan mampu untuk mempengaruhi sistem badan kita untuk mendapat atau mengelak sebarang penyakit. Saya. Terima kasih. Ya, untuk seterusnya ialah latihan. So, sama lah seperti yang disebutkan tadi, tujuan digunakan website Jimdo sebab percuma lah. Oke, so kita tengok latihan. Latihan ini tidak ada link lain lah. Terus kepada latihan pengukuhan. Baik, mana kan ini adalah blog 2.0 kepada pelajar. So, kita terapkan juga latihan pengukuhan.
berpandukan dengan nota-nota yang diberikan pada halaman-halaman yang sebelumnya lah. So, untuk latihan pengukuhan ini, kalau kita klik kepada bagian latihan, dia ada dua jenis latihan lah. Satu, soalan lebih kepada soalan struktur lah sebenarnya. So, kita tengok kepada yang pertama, yaitu 3 kegunaan piramid makanan. Oke. Soalan yang kedua, menerangkan konsep amalan pemakanan sehat mengikut ARAS. Dan yang soalan yang ketiga, bagaimanakah Azrul menggunakan ARAS tersebut sebagai panduan pemakanan untuk menjamin kesehatan yang baik. So, soalan ini berpandukan kepada gambar raja yang diberikanlah di atas, yaitu gambar raja piramid makanan. So, soalan yang kedua, ini adalah satu foto mengenai Puan Mary yang dalam keadaan hamil. Jadi soalan yang ini adalah gambarnya sebagai rencana kepada pelajar untuk soalan yang seterusnya. Yang satu adalah apakah nutrien-nutrien yang diperlukan oleh Puan Mary. Yang kedua, namakan fungsi nutrien yang sesuai dengan keperluan Puan Mary. Dan yang ketiga, senaraikan beberapa contoh sumber makanan yang baik untuk Puan Mary. Jadi cara menjawab ini, pelajar boleh menjawab sama ada dalam buku latihan, ataupun boleh juga menjawab pada bagian conversation di sini. Boleh type lah, pas itu hantar jawaban tersebut. So, teknologi 2.0 ini membantu pelajar lah membantu guru sebenarnya untuk lebih senang memberikan soalan dalam bentuk ICT berbanding kepada keadaan konvensional tradisional yang hanya tulis di papan putih kemudian jawab. Jadi untuk tajuk piramid makanan ini saja soalan yang dipikirkan sesuai sebagai latihan pengukuhan kepada pelajar. Dan untuk bagian latihan, selain daripada soalan, ada juga video-video yang berkaitan lah. Satu tentang food pyramid, kedua tentang pandemic COVID-19, yang ketiga ada iklan McDonald's dan yang keempat ada iklan Milo, dan yang terakhir sekali ada iklan mengenai vitamin C lah, yaitu pengambilan jenama beroka. So, beroka ini adalah vitamin C yang sakatnya yang terbaik lah. Dia ada banyak redoxon dan C+ dan segalanya lah. Oke. Jadi untuk bahagian latihan ini sekali lagi ditekankan bahwa elemen-elemen yang ada dalam bagian ini selain daripada soalan latihan pengukuhan, kita ada video sebagai sampingan, kita ada ruangan conversation untuk tempat menghantar jawaban. Oke, jadi untuk bagian ini, untuk bagian latihan pengukuhan. Sekian